Assalamualaikum ya. Ni saya nak komen apa yang berlaku semalam ya di mahkamah dan juga antara lawyer-lawyer kita dan lawyer-lawyer defendant ya. Mulanya pada hari Isnin 26 Julai 2021 saya dapat telefon lebih kurang pukul 11 pagi daripada pejabat lawyer. Dia mengatakan pagi tadi ada kes management ya. Pagi Isnin tu ada kes management di mungkin tak tahu lah dia cakap online ke, mungkin online itu kan ya, dengan mahkamah. Lepas tu katanya akan ada trial perbicaraan pada semalam lah 29 Julai. Dan kata staff tu lagi, bukan yang cakap tu bukan lawyer Eng tapi staff dia perempuan. Dia kata Mr. Eng nak jumpa saya sebelum hari Khamis tu, sebelum semalam lah dia nak jumpa saya. Saya kata bolehlah, saya pun siap sedia bila nak berjumpa. Tapi itulah dia tak jumpa saya ya. Lawyer tu tak jumpa saya, cuma dia SMS dengan Zam. Dihubung dengan Zam dah melalui SMS. Dan pada petang Selasa tu pula Zam tanya saya beberapa soalan dan minta saya tanya dokumen lah. Dan Zam kata, ni maaf Zam, saya terpaksa kod Zam ya, kalau salah beritahu ya. Zam kod yang mungkin sekarang ni lawyer India tu dah tipu mahkamah, mengatakan ada banyak di kawasan lapang. Itulah banyak di kawasan lapang, walaupun dia dah bina diaman tu ada di kawasan lapang. Jadi saya pun macam blur lah, pasal tu blur apa yang maksud tu. Jadi rupa-rupanya lawyer Eng minta kita ada jadi Zam lah sebenarnya. Zam ada gambar-gambar tu, hantar gambar-gambar pada Mr. Eng lah, pasal dia nak bangkitkan hal itu masa bicara semalam. Jadi itulah semalam lah, pagi semalam seperti siapa-siapa yang buka video online tu nampak Mr. Eng pun lambat sikit. Dia kata dia nak tunjukkan pada hakim gambar-gambar keadaan situasi semasa dewan kita. Jadi hakim pun kata bukan gitu yang saya nak. Bukan gambar-gambar yang saya nak. Jadi saya nakkan apa yang kita plaintiff lah. Plaintiff ni kita apa yang kita mahu. Jadi Mr. Eng pun macam shock lah, macam blur, tak tahu cakap apa. Padahal kita dah cakap awal-awal lagi, kita mahu satu yang kelulusan dewan ni dibatalkan, pembinaan tu dibatalkan dan dirobohkan. Itu je kita nak. Kita tak minta pasal compensation ke, putus saguati semua. Jadi semalam macam seolah-olah dah disetujui pada hari Senin tu yang mahkamah minta lawyer kita tanya kita apa kita nak dan dia akan bagi saguati. Bukan tu yang kita nak. Jadi sebenarnya itu yang jadi misteri sekarang ni, menjadi muskil saya sekarang ni. Saya tak tahu apa yang berlaku masa kes management pagi hari Senin tu. Apa yang dibincangkan di situ, saya tak tahu. Jadi mengikut kata Zam lah, sorry Zam, saya kod sekali lagi Zam. Zam kata tu yang lawyer India tu bagi satu dokumen, ada dokumen baru. Saya tak tahu apa dokumen baru tu. Kalau dia apa dokumen baru, saya tak tahu apa dokumennya. Jadi kita tak, selagi saya tak tahu apa benda, saya pun tak bagi komen. Jadi, tapi saya syak lah apa dokumen tu. Dokumen tu mungkin kelulusan tukar syarat kawasan lapang tu kepada Dewan. Jadi bila kawasan lapang tu dah ditukar syarat kepada Dewan, maknanya projek itu lulus lah. Jadi kita kata dulu projek ni tak salah kerana syarat dia di tanah tu adalah kawasan lapang yang dia dah diwartakan. Jadi kalau warta tu dah diubah daripada kawasan lapang ke Dewan, maknanya projek tu lulus. Jadi sekarang ni jadi kalau lulus tu sah lah projek tu. Jadi kita tak ada hak lagi untuk membantah. Jadi
tu yang saya cakap tu, saya syak tu. Jadi saya syak tu oleh kerana mungkin hakim kata okeylah kerana walaupun dah lulus Dewan ni tapi ada batahan, jadi kita nak kita fikirlah bagi something pada kita. Jadi something tu dari bentuk sagu hati, bukan ganti rugi ya. Kalau kita betul-betul kes kita ada, kita dan kita menang, kita minta ganti rugi. Ini apa yang berlaku semalam macam saya dengar tu macam sagu hati. Jadi macam nak rasuah kita lah, nak diamkan diri kita, jangan cakap lagi bagi sagu hati. Jadi itu dah saya syak tu sekarang ni yang Dewan tu dah diluluskan. Padahal kalau Mr. Ng nak defend, dia boleh kata yang saya sendiri Ma'ruf dah hantar surat aduan kepada Biro Pengaduan Awam di Melaka mengatakan permohonan, walaupun saya syak dah lulus lah permohonan tukar syarat tanah tu, tapi dia tak mematuhi Perenggan 62 tu lah, Kanun Tanah Negara tu, kerana tak ada notis dihantar kepada kita. Jadi tentang tu dia tak boleh luluskan kelulusan tukar syarat. Dan juga ada jawapan daripada Biro Pengaduan Awam yang ada satu talian dekat Mr. Ng mengatakan yang pejabat tanah Seremban, pejabat tanah dan daerah Seremban mengatakan belum diwatakan lagi dan oleh itu tak ada notis. Jadi maknanya belum lulus maknanya. Jadi Eng patutnya kalau dia di hari Senin tu betul lah lawyer tu lawyer India tu menggumulkan surat kelulusan tukar syarat tu, Mr. Ng boleh counter balik, mengatakan macam mana boleh tukar syarat kerana ikut Biro Pengaduan Awam belum tukar syarat lagi. Itu satu hal. Jadi macam semalam pun, macam kita perhati semalam ya, yang lawyer India tu confidentnya, yakin sangat, dia macam hero semalam. Dia kata dia bukan mohon semua kawasan tu untuk ditukar syarat. Dia memang jadi betul lah tu. Pasal kalau kita tengok balik pada bulan Februari 2020, MPS ya, masa tu MBS dah, dia dah mohon tukar syarat kawasan lapang tu. Dia kata sebahagian, memang dia ditulis dalam plan tu, sebahagian daripada lot 12069 menjadi Dewan, bukan semua. Jadi betul lah yang kata lawyer India semalam, kata dia, kita tak mohon semua, kita mohon separuh aja. Jadi confirmkan lah. Jadi dia sebut dalam kita jangan diluluskan separuh aja. Jadi maknanya lot 12069 tu separuh je yang kawasan lapang. Maknanya kawasan yang dia dibina ni lah, sampai ke daripada pagar, mulai daripada kolam tu sampai ke kawasan betul-betul antara rumah saya dengan rumah Khairul. Itulah yang dimohonkan sebagai reserve Dewan. Jadi yang balance tu masih lagi kawasan lapang bagi dia. Jadi itulah saya syak sekarang ni, dia dah dapat surat kelulusan. Dia kata, itu yang dia kata maksud dia masih ada lagi kawasan lapang. Bukan maksud dia tu ada parking, tak ada parking, bukan tu. Parking memang kalau nak katakan parking semua tu memang dia dah ambil semua. Dalam pagar semua tu, apa yang dalam pagar tu, dia memang itulah yang dimohon sebagai Dewan, dan tak boleh kata yang antara Dewan dengan pagar tu kawasan lapang. Itu memang kawasan dia. Yang maksud dia kawasan lapang masih ada tu ialah kawasan keliling tangki air ni. Kerana kalau tengok plan lot 12069 tu, dia tu lot besar dan tengah-tengah dia tu lot 12070 pula. Lot 12070 adalah di dalam lot 12069. Maknanya sekarang ni ada lagi kawasan lapang. Kawasan 12069 tu ialah antara di depan rumah Khairul sampai rumah Cikgu Amin, dan juga depan Jalan 10 tu, dan juga di depan jalan di belakang ke depan jalan 11 12. Itulah masih lagi kawasan lapang. Itu yang kata
lawyer India tu ada lagi kawasan lapang. Bukannya maknanya kawasan lapang tu maksud dia parking tu, itu dia memang tu. Jadi dalam memang dia kenapa tu cakap tu? Kerana dia fikir, bukan dia fikir je, mungkin dia ada bukti yang Dewan ni dah tukar syarat tanah tu kepada kawasan lapang. Jadi itulah isu dia. Jadi saya pun nak cakap semalam pun, saya pun dah blur lah pasal apa. Sebaik saya tak dapat cakap pasal apa. Saya pun tak dapat tekan button mana, tak dapat cakap. Mungkin kalau saya cakap semalam, cakap tu mungkin saya akan ditomah balik. Apa kau cakap ni? Padahal dia Dewan ni dah lulus. Engkau nak apa? Apa yang kau nak ni? Apa pasal nak roboh pula? Ini kalau Dewan dulu. Jadi saya takut itu yang saya, sebaik malam saya tak cakap apa-apa. Jadi sekarang ni, apa kita ni pindahkan kita sekarang ni, walaupun lagi hampir 2 bulan lagi akan ada lagi betul perbicaraan ni dan hakim akan dengar, kita mesti prepare balik betul-betul. Kita mesti, yang penting sekarang ni, kita mesti jumpa lawyer Ng ni. Dah tanya apa yang penting kali, apa yang berlaku pada pagi Senin semalam, 26 bulan tu. Apa yang berlaku, apa yang dibincangkan, apa dokumen yang dibentang oleh defendant tu. Kalau ada dokumen lah. Dan barulah kita ambil tindakan seterusnya. Kalau tidak tu kita blur. Tak tahu blur. Dan kita ada saya ada poin-poin. Saya cakap kalau nanti kau cakap, saya akan ada poin-poin. Macam semalam saya tulis 2 perkara yang hakim tu cakap. Satu, dia kata the role of the authority. Peranan pihak berkuasa. Apa dia peranan dia. Dan 2 disebut the voice of the public is important. Suara orang ramai itu mesti dengar di public. Jadi inilah, jadi itulah isu kita sekarang ni, itulah MPS telah tidak menjalankan role of authority yang sebenarnya. Jadi itu isu kita sekarang ni. Jadi itulah saya nanti kita bincang, nanti kita ada masa lagi, tak boleh kita tergesa-gesa ya. Jumpa Mr. Ng kata, jadi masa lagi kita biar dia relax sikit. Kita akan jumpa dia masa lagi, kita akan bincang betul-betul apa yang berlaku. Dan kalau dia kata tak boleh, memang tak boleh kita proceed pasal tu, jadi kita tengoklah apa tindakan seterusnya. Yang penting sekarang ni kita nak tahu sekarang apa taraf tanah tu. Kalau tanah taraf tu dah ditukar, kita dapat ada peluang lagi. Kita boleh kata dia dah tukar dengan cara tak betul kerana kita tak diberitahu. Dia melanggar syarat 60 section 62 tu. Kita tak diberitahu, memang tak ada notis pun. Jadi itulah, sekianlah dulu apa yang komen saya semalam ya. Minta maaf lah saya tak dapat cakap semalam kerana bukan saya tak tahu button apa nak tekan, tiba-tiba hilang je. Jadi kalau saya cakap pun malam pun mungkin terperangkap. Benda isu saya cakap tu tak seperti apa yang patut dicakapkan. Okey, sekian, terima kasih.